Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita masuk bab yang paling last iaitu bab 9, bumi. Cikgu menyentuh 9.1, sistem dan struktur bumi. Okey, dalam topik ini pelajar dapat berkomunikasi mengenai sistem bumi. Selain itu, pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara lapisan-lapisan bumi berdasarkan komposisi dengan sifat fizik. Dan pelajar dapat menyedari keadaan fizik yang sesuai untuk menampung hidupan hanya wujud di bumi. Sistem dan struktur bumi. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen. Yang utama iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera yang saling berhubung kait. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 256. Hidrosfera Seterusnya hidrosfera, di mana hidrosfera adalah zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air yang terperangkap sebagai ais di bawah tanah dan wap air dalam atmosfera. Mengenali atmosfera pula, iaitu zon udara yang meliputi permukaan bumi. Biosfera adalah zon hidupan yang terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan hidupan seni. Geosfera, zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Stratifikasi atmosfera. Okey. Lapisan atmosfera terdiri daripada 5 lapisan yang mempunyai peranannya masing-masing. Iaitu lapisan yang 5 lapisan itu adalah lapisan troposfera, lapisan stratosfera, lapisan mesosfera, lapisan termosfera dan lapisan eksosfera. Okey, ini stratifikasi atmosferanya. Yang paling dekat adalah troposfera, okey, stratosfera, mesosfera, termosfera dan eksosfera. Jom kita mengenali lapisan troposfera ni macam mana di mana jarak antara bumi adalah 0 hingga 13 kilometer. Lapisan tempat benda hidup bernafas, angin bertiup serta awan, hujan dan salji terbentuk. Seterusnya lapisan stratosfera, di mana jarak antara bumi 13 hingga 50 kilometer. Lapisan ini adalah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinaran ultraungu matahari. Masalah penipisan ozon berlaku apabila bahan klorofluorokarbon iaitu CFC yang dihasilkan oleh racun serangga, peti sejuk dan penyaman udara menguraikan molekul-molekul ozon dalam lapisan ozon ini. Mengenali lapisan mesosfera pula, jaraknya adalah 50 hingga 80 kilometer dari bumi. Pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. Okey, seterusnya lapisan termosfera, di mana ia juga dikenali sebagai ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Aurora ialah jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan gas-gas atmosfera berlaku di sini. Seterusnya mengenali lapisan eksosfera, iaitu jaraknya adalah 480 km ke atas. Jauh tu. Mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara bertambah nipis menghala ke angkasa lepas. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi di lapisan eksosfera membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat diterima oleh manusia.
Rajah ini menunjukkan perhubungan tekanan udara dengan altitude, di mana contoh tekanan udara makin meningkat, altitude kilometernya rendah. Okey, ia berkadaran songsang. Contoh, sekiranya altitude ia tinggi, okey, tinggi, contoh altitude 30, okey, tekanan udara iaitu simbolnya PA akan rendah. Okey. Tekanan udara tinggi, altitude dia, jarak dia adalah rendah. Okey. So berkadaran songsang antara altitude melawan tekanan udara. Berkadaran songsang. Mana kita tengok troposfera 0 hingga 13 km, stratosfera 13 hingga 50. Okay, kapal terbang berada di lapisan stratosfera. Okay. Mari kita mengenali stratifikasi dalam lautan, di mana lautan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza daripada zon yang boleh ditembusi cahaya kepada zon yang langsung tidak boleh ditembusi oleh cahaya atau zon gelap. Dalam buku teks zon gelap. Sekarang istilah zon senja. Akan datang maksudnya zon gelap ni ditukar kepada zon senja. Senja. Okey, kita mengenali 3 zon dalam kedalaman mengikut kedalaman di mana zon permukaan, iaitu dalam zon ini air adalah sangat cetek dan cahaya boleh bergerak menembusinya. Hal ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. So ini adalah zon permukaan. Kita tengok pula zon tengah malam, di mana zon ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Tumbuhan sukar untuk hidupan pada kedalaman ini, tetapi tahap kedalaman ini menjadi habitat untuk haiwan laut yang besar, misalnya sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. So zon tengah malam ni, spesies inilah yang sesuai untuk hidup. Last sekali paling dalam adalah zon gelap, iaitu di era data sekarang istilahnya adalah zon senja zon senja, di mana zon ini amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Oleh itu, kebanyakan haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap. Kita mengenali macam mana taburan air di bumi pula, di mana lautan mempunyai kandungan air yang banyak. Air laut mengalami penyejatan oleh sinaran matahari dan dibawa ke daratan oleh awan sebelum turun semula ke sungai sebagai hujan. Air sungai ini pula akan mengalir ke lautan. Apa akan jadi? Proses kitar air ini berterusan. Oleh itu, dikatakan bahawa jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan di atmosfera bumi adalah sentiasa tetap. Jom kita mengenali kitar air, iaitu taburan air di bumi. Berlaku proses penjejatan, adanya cahaya matahari, proses kondensasi air diserap dalam awan, simpanan air dalam atmosfera awan mengeluarkan hujan ataupun simpanan air dalam ais dan salji, hujan turun ke bumi atau meresap dalam tanah, air mengalir ke sungai, dalam tanah adanya mata air, simpanan air tawar, aliran sungai dan luahan air dalam bawah tanah akan kembali semula ke lautan. Oleh itu, taburan air di bumi adalah tetap sebab berlaku kitaran air di bumi dan di atmosfera, taburan air adalah tetap. Seterusnya, kita mengenali lapisan bumi, di mana lapisan bumi terbahagi kepada 3, iaitu lapisan utamanya berdasarkan sifat fizikalnya, iaitu kerat, mantel
dan teras. Lapisan mantel terdiri daripada komponen litosfera, astenosfera dan mesosfera. Litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantel. Okey, jom kita mengenali lapisan utama bumi. Di mana mantel terdiri daripada 3 lapisan. Okey. Di mana mantel yang lapisan paling hampir dengan kerak dipanggil atau dikenali sebagai litosfera. Okey, jadi mantel lapisannya adalah litosfera, astenosfera dan mesosfera. Lapisan kedua adalah teras luar. Lapisan seterusnya adalah teras dalam. Jadi, bumi terdiri daripada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fiziknya. Bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Kenapa ya? Salah satu keistimewaan sifat bumi yang menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan ialah suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan bumi yang berada tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Selain itu, kewujudan air dan oksigen di bumi juga menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan. Oleh itu, manusia perlu mencintai bumi dengan menjaga alam sekitar dengan baik. Okey, cikgu ingin menunjuk kamu video supaya kamu lebih faham apa yang cikgu bagi tahu ya. Okey. Okey. Struktur atmosfera dan komposisi udara. Video ini dalam buku teks Bumi kamu, muka surat dikelilingi oleh 256. campuran gas-gas. Ahli sains membahagikan atmosfera kepada beberapa lapisan sepusat yang bergantung kepada suhu dan komposisinya. Lapisan atmosfera yang paling bawah, troposfera, adalah yang paling tebal merentasi khatulistiwa. Lapisan ini lebih kurang 18 km tebal atau lebih kurang 11 batu. Troposfera adalah lapisan yang paling nipis merentasi kutub. Hanya 8 km atau lebih kurang 5 batu. Fenomena yang mempengaruhi cuaca seperti angin, hujan atau ribut berlaku pada lapisan ini. Atmosfera bumi terdiri daripada 78% nitrogen dan 21% oksigen. Gas-gas lain membentuk hanya 1%, tetapi gas-gas ini adalah sangat penting. Sebagai contoh, uap air dan karbon dioksida membenarkan fotosintesis berlaku dalam tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Okey, untuk lebih memahami lagi, cikgu nak show kamu satu video juga ya. Ada 2 video. Orang ramai di taman sedang berseronok. Udara dingin memberikan setiap orang rasa yang menyegarkan. Keluarga dan sahabat handai menghabiskan masa bersama-sama. Pemandangan tasik dan gunung di belakangnya memberikan gambaran lengkap tentang bumi yang kita diami ini. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen utama yang saling berhubung kait.
geosfera, biosfera, hidrosfera dan atmosfera. Komponen-komponen ini berinteraksi antara satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang berubah-ubah secara berterusan. Geosfera adalah bahagian bumi yang termasuk bahagian dalam bumi, batuan dan mineral serta bentuk bumi. Biosfera terdiri daripada pelbagai bentuk hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Hidrosfera termasuk semua air di permukaan bumi atau yang berhampiran dengannya, lautan, tasik, sungai, tanah paya, iceberg, glasier dan awan. Lautan boleh dibahagikan kepada 3 zon. Di zon permukaan, air adalah sangat cetek dan cahaya boleh menembusinya. Ini menjadikan zon ini sesuai sebagai habitat untuk tumbuhan. Zon senja mempunyai sedikit atau tidak ada cahaya. Sukar bagi tumbuhan untuk hidup pada kedalaman ini. Tetapi paras kedalaman ini menjadi habitat bagi haiwan laut yang besar seperti sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. Zon gelap adalah amat dalam dan tidak ada cahaya yang boleh sampai ke zon ini. Oleh itu, kebanyakan haiwan di zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar di dalam gelap. Permukaan bumi dikelilingi oleh satu lapisan udara yang dikenali sebagai atmosfera. Atmosfera terdiri daripada 5 lapisan: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan eksosfera. Troposfera adalah lapisan udara di mana semua benda hidup bernafas, angin bertiup dan fenomena cuaca seperti angin, awan, hujan dan ribut berlaku. Stratosfera adalah lapisan di mana pesawat terbang. Ia juga di mana lapisan ozon ditemui. Mesosfera adalah lapisan tengah atmosfera di mana meteor yang jatuh ke bumi terbakar. Termosfera yang juga dikenali sebagai ionosfera adalah lapisan di mana satelit-satelit komunikasi mengorbit bumi. Eksosfera, lapisan paling tinggi, adalah sangat nipis dan di mana atmosfera bergabung dengan angkasa lepas. Ia terdiri daripada zarah-zarah hidrogen dan helium yang tersebar sangat luas. Okey, seterusnya cuba Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Assalamualaikum Okey, so hari salam ini kita sejahtera nak masuk semua. Pada kali ini, kita akan belajar berkaitan bumi, bab 9 Sains Tingkatan 1. Dalam video ini, kita akan mempelajari dengan lebih lanjut berkaitan sistem dan struktur bumi. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng. Apakah yang akan anda pelajari dalam video pada kali ini? Di akhir pembelajaran, anda akan dapat berkomunikasi mengenai sistem bumi. Seterusnya, pelajar seharusnya dapat menjelaskan perbezaan antara lapisan-lapisan bumi berdasarkan komposisi dengan sifat fizik. Dan akhir sekali, pelajar seharusnya dapat menyedari keadaan fizik yang sesuai untuk menampung kehidupan hanya wujud di bumi. Oleh itu pelajar, jom kita berkenalan. Bumi merupakan planet ketiga daripada matahari dalam sistem suria. Apabila kita melihat gambaran sistem suria, kita dapati bahawa planet yang paling dekat dengan matahari ialah Yutari. Manakala planet yang kedua dikenali dengan nama Zuhra. Dan kita yang tinggal di bumi berkedudukan ketiga daripada matahari. Pernah tak pelajar tertanya-tanya mengapa bumi menjadi tempat tinggal kita?
Ya pelajar, ini kerana semua perkara asas yang diperlukan untuk kita hidup ada di bumi. Tapi tidak ada di planet yang lain. Untuk pengetahuan kita semua, terdapat 4 perkara asas yang membentuk bumi. Perkara asas yang pertama dikenali sebagai hydrosfera atau zon air. Yang kedua dikenali dengan nama atmosfera atau zon udara. Yang ketiga dikenali dengan nama geosfera atau zon tanah dan batuan. Manakala yang keempat dikenali dengan nama biosfera ataupun zon benda hidup. Mari kita lihat dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan hydrosfera. Hydrosfera merangkumi semua bahagian berair di bumi. Antara kawasan berair yang terdapat di bumi termasuklah lautan, sungai, tasik, air mata air, wak air dan air yang terperangkap sebagai ais. Sungguh menakjubkan. Untuk itu, kita lihat pula apakah yang berada di dalam lautan atau kita akan namakan dengan stratifikasi lautan. Lautan boleh dibahagikan kepada zon-zon atau kawasan yang berbeza, iaitu zon yang boleh ditembusi cahaya, zon yang langsung tidak boleh ditembusi cahaya atau zon yang lebih gelap. Mari kita perhatikan gambaran sebenar stratifikasi lautan. Yang pertama, zon permukaan. Yang kedua, dikenali dengan nama zon tengah malam. Dan yang ketiga ialah zon gelap, iaitu zon yang paling dalam. Zon yang paling atas dikenali dengan nama zon permukaan. Dalam zon ini, air adalah sangat cetek dan cahaya boleh menembusinya. Oleh itu, zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. Zon yang kedua dikenali sebagai zon tengah malam. Zon atau kawasan ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Sebab itu, tumbuhan sukar untuk hidup pada kedalaman ini. Tetapi pada tahap kedalaman ini, menjadi habitat untuk haiwan laut yang lebih besar, misalnya soto raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. Stratifikasi lautan yang paling dalam dikenali dengan nama zon gelap. Pada kawasan ini, ia adalah sangat dalam. Tiada cahaya boleh sampai ke kawasan ini. Oleh itu, kebanyakan haiwan yang berada di dalam zon ini akan mempunyai badan yang berkilau atau mereka boleh bersinar di dalam gelap. Seterusnya, marilah kita mempelajari berkaitan atmosfera atau zon udara. Atmosfera merupakan kawasan yang menyeliputi bumi. Ia terdiri daripada 5 lapisan yang berbeza yang mempunyai peranan masing-masing. Lapisan yang paling hampir dengan bumi dikenali dengan nama troposfera. Seterusnya, stratosfera. Lapisan yang ketiga, mesosfera. Lapisan yang keempat dikenali dengan nama termosfera atau ionosfera. Dan lapisan yang paling jauh, lapisan yang kelima, dikenali dengan nama exosfera. Lapisan atmosfera yang pertama dikenali dengan nama troposfera. Di lapisan troposfera terdapat benda-benda hidup yang boleh bernafas kerana di kawasan ini terdapatnya angin yang bertiup. Di kawasan ini jugalah terdapatnya awan dan berlakunya hujan. Dan di kawasan ini jugalah tempat terbentuknya salji. Lapisan atmosfera yang kedua yang dikenali dengan nama stratosfera. Dalam lapisan ini,
merupakan kawasan untuk penerbangan kapal terbang. Kerana lapisan ini sangat sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Di lapisan ini jugalah terdapatnya lapisan ozon yang menyerap sinaran ultraungu matahari. Lapisan yang ketiga dikenali dengan nama mesosfera. Di lapisan mesosfera merupakan tempat berlakunya pembakaran dan penghancuran meteorit. Lapisan yang keempat, lapisan termosfera. Lapisan termosfera juga dikenali dengan nama ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Aurora ataupun jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni terhasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dengan gas atmosfera juga berlaku di kawasan ini. Baiklah, seterusnya kita akan mengkaji lapisan bumi atau lebih dikenali dengan stratifikasi bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fizikalnya, iaitu kerak, mantle dan teras. Lapisan kerak merupakan lapisan yang paling atas. Lapisan mantle terdiri daripada komponen litosfera, astenosfera dan mesosfera. Manakala lapisan teras terdiri daripada 2 bahagian, iaitu teras luar dan teras dalam. Litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantle. Tentu anda tertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya bumi mengekalkan kandungan airnya? Proses kitar air merupakan satu proses yang berlaku secara semula jadi yang memastikan kandungan air di bumi adalah sentiasa tetap. Melalui kitar air, terdapat banyak proses yang berlaku yang menyebabkan air disejat ke atas dan membentuk awan, dan awan akhirnya akan menghasilkan hujan dan air hujan akan mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Syukurlah kita dapat hidup di atas muka bumi ini. Bumi tidak berada terlalu dekat atau terlalu jauh dari matahari. Selain itu, kewujudan air dan oksigen di bumi juga menyebabkan bumi merupakan tempat yang paling sesuai untuk semua hidupan. Tahukah anda, bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Sekian, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa klik butang Okay, so setakat ini dulu video pengajaran. Jadi selepas pelajar menonton video ini, pelajar boleh membuat latihan kuisis yang cikgu bagi dan juga latihan dalam buku Science Process Skill mengikut muka surat yang cikgu nyatakan. Selamat belajar semua. Assalamualaikum.